Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sudah bersama dengan channel saya, channel kita sejak sekian lama. Saya mohon bantuan bagi yang belum tekan butang subscribe untuk tekan butang subscribe, like, share, sebab impian kita ialah supaya channel kita ini menjadi channel yang cukup besar, berpengaruh, boleh sampai ke telinga yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Impian kita pada penghujung tahun depan kita boleh sampai 500,000 subscriber dan kita akan menjadi channel yang cukup kuat, berpengaruh, didengar, dipedulikan dan bukan main-main, bukan kaleng-kaleng punya channel. Sekali lagi kerana itu saya mohon tekan butang subscribe, like, share dan komen. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jangan main-main dengan Anwar Ibrahim. Jangan main-main dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim bukan macam Perdana Menteri yang lalu-lalu. Anwar Ibrahim bukan macam Najib Razak. Anwar Ibrahim bukan macam Najib Razak. Jauh sekali dia untuk jadi dibanding dengan Najib Razak. Macam semut dengan gajah. Anwar semut, Najib gajah. Sebab Anwar dia jadi kecil sebab dia belum pernah makan dia belum pernah dibuktikan di mahkamah makan duit negara. Tapi Najib Razak sudah dibuktikan masuk dalam penjara sekarang ini, jadi dia tu gajah lah. Anwar Ibrahim kan semut, dia kecil-kecil je. Okey, tapi semut kalau menggigit jangan main-main, sakit tau. Kalau masuk di telinga, baru kau tahu. Malam kau dah boleh tidur, apa-apa pun dah boleh tidur. Kalau dia masuk di telinga, baru kau tahu padan muka. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ramai di Malaysia ini yang cuba untuk jadi bijak. Cuba untuk jadi bijak lah kononnya. Tapi rupa-rupanya dengan cubaan pura-pura jadi bijak itu bukan saja terkantoi, malah kedapatan, ketahuan, kantoi, kedapatan bahawa kamu itu tak tahu apa-apa pun. Lepas tu kantoi lagi pula, lagi teruk kantoi, apa itu? Kantoi tunjuk-tunjuk pandai lah. Tapi sebenarnya tidak pandai pun. Kasihan. Okey. So apa yang terjadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian? Ada seorang pegawai, pegawai kepada bekas Perdana Menteri. So pegawai kepada bekas Perdana Menteri yang gagal. Pegawai kepada bekas Perdana Menteri yang gagal. Yang sekali lagi yang kuat-kuat sikit sebut yang gagal. Pegawai Perdana Menteri yang gagal cuba untuk memberikan cadangan, menasihatkan tu. Dia pegawai kepada Perdana Menteri yang gagal cuba untuk menasihatkan seorang Perdana Menteri yang sangat-sangat jenius. Nanti masalah dia, persoalannya, yang dia kasih nasihat itu, yang dia bagi nasihat itu, nasihat untuk berjaya kah, nasihat untuk gagal? Sebab dia bekas pegawai Perdana Menteri yang gagal. Salah satu sebab Perdana Menteri itu gagal, sebab dia ada waktu itu. Sekarang dia cuba untuk tunjuk pandai, bagi nasihat kepada Perdana Menteri. Nanti silap-silap, hati-hati ya Anwar Ibrahim. Silap-silap nanti nasihat yang dia bagi itu nasihat untuk bagaimana untuk jadi kerajaan gagal, bagaimana untuk jadi Perdana Menteri gagal. Sebab kan Perdana Menteri waktu itu dia gagal. Jadi bila pegawai bekas Perdana Menteri yang gagal cuba untuk tunjuk pandai,
Ada seorang pegawai kepada bekas Perdana Menteri yang gagal cuba memberi nasihat kepada Perdana Menteri semasa ini, iaitu Anwar Ibrahim, agar benar-benar menjadi Perdana Menteri yang sebenar. Lucu juga kau kasih nasihat. Aduh, katanya tindakan Perdana Menteri semasa sebagai Perdana Menteri di peringkat awal ini dengan mendedahkan kesalahan kerajaan terdahulu memperlihatkan bahawa beliau masih terbawa-bawa dengan perwatakan yang sebagai ketua pembangkang. Seterusnya, beliau menggariskan beberapa nasihat yang patut dilakukan oleh Perdana Menteri semasa bermula minggu depan. Aduh, hai, terlihat ada sedikit sakit pegawai ini nampaknya, dan cuba nak tunjuk pandai seolah-olah beliau pegawai yang dari Kota Cemerlang selama ini. Kamu itu bersama dengan Perdana Menteri gagal, jadi jangan kamu bagi cadangan untuk jadi gagal. Kalau kamu pegawai yang bagus, pasti kamu punya Perdana Menteri dulu pun tak jadi gagal. Tapi kerana kamu pun tak berapa bagus kot. Kenapa dulu kamu tidak bagi sama Perdana Menteri kamu? Kenapa dulu waktu kamu jadi pegawai kepada Perdana Menteri sebelumnya, kamu tidak cakap pula sama dia? Kenapa kamu takut sama dia kah? Kenapa Perdana Menteri sebelum ni jahat kah? Tak boleh terima pendapat? Kenapa bagi sama Anwar Ibrahim? Anwar pun ada pegawai, jangan kau sibuk sana. Kalau begitu, beliau pernah berkhidmat dengan Perdana Menteri yang berjaya dan cemerlang, barangkali boleh juga diterima pakai semua nasihat itu. Ini tidak bekas Perdana Menteri yang beliau pernah berkhidmat itu pula sendiri adalah Perdana Menteri yang segagal-gagalnya, yang gagal segagal-gagalnya. Sepanjang 17 bulan berkuasa berada dalam tangannya. Apakah beliau tidak memberi nasihat yang betul kepada bosnya pada ketika itu? Kalau beliau benar-benar pandai memberi nasihat, kenapa bosnya hanya mampu bertahan 17 bulan saja? Aduh, kemudian dalam pergelutan merebut kuasa selepas PR15 baru-baru ini, walaupun parti bosnya sekadar berada di tempat kedua, pegawai berkenaan juga dilihat turut memainkan peranan penting untuk memastikan bosnya itu dapat kembali sebagai Perdana Menteri semula. Dalam beberapa catatan di media sosialnya, sambil memetik peranan yang dimainkan oleh Speaker Parlimen dalam usahanya itu, bermakna tidak tersembunyi lagi peranannya itu. Malangnya, sebagaimana ketika beliau berhikmat dengan bosnya yang gagal selama 17 bulan itu, sekali lagi usaha beliau untuk membawa kembali bosnya berkuasa semula juga turut gagal. 2 kali gagal, beb. Lepas tu ada hati pula nak memberikan nasihat pada Perdana Menteri semasa yang hanya dalam tempoh 5 hari selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, tidak kurang 50 ketua negara asing memberi ucapan tahniah serta penghargaan. Bermakna keberadaan Perdana Menteri semasa memimpin Malaysia pada ketika ini adalah diiktiraf dan mendapat penghormatan tinggi daripada seluruh negara. Semasa bekas bosnya mengangkat sumpah sebelum ini, beliau periksa semua fail lama. Ada berapa ketua negara memberi ucapan tahniah ketika itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.